Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan milik sekalian, Zainal Hairul, Hijrah Biiznillah, Zila Hanim dan semua teman-teman yang ada pada waktu yang mulia ni. Moga-moga jangan lupa untuk share dengan teman yang lain. Ustaz Nurulis, Fadilah Ahmad, Izzat, Muhammad Ali, Yuana Mukhtar, Rosina Abdullah, semua yang hadir pada pagi yang mulia ni. Syafina Muhammad Saleh, barakallahu fikum. Muasfani Ahmad. Tajuk kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan kelebihan beramal dalam bulan Syaban. Moga-moga tak terlambat lagi untuk menyampaikan tazkirah berkaitan dengan bulan Syaban ini, tuan-tuan. Jadi kitab menjadi rujukan saya pada ketika ini adalah kitab Ensiklopedia Amal Setahun karangan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, Cikgu Nur Zilawati Ahmad. Inilah kitab yang sangat istimewa yang telah menunjukkan kepada kita panduan beramal dalam bulan-bulan pilihan dan bulan-bulan yang lain. Iaitulah kitab ini dimulakan dengan menggambarkan bahawa Allah SWT memiliki rahmat yang mencurah-curah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Amat rugi kalau kita tidak menyedari kepentingan waktu-waktu beramal saleh itu. Contoh hadisnya, utlubul khaira dahrakum kullahu wa ta'aradu li nafahati rahmati rabbikum fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu biha man yasha'u min ibadihi wasallallahu an yasura auratikum wa yu'ammina rawatikum. Mintalah kebaikan dalam kehidupan kamu keseluruhannya dan berusahalah untuk mendapatkan tiupan rahmat Tuhanmu, kerana sungguhnya bagi Allah tiupan rahmat yang dicurahkan kepada siapa yang dikehendakinya di kalangan hamba-hambanya. Mintalah kepada Allah agar ditutup keaiban dan mententeramkan ketakutan kamu semua. Jadi dalam kehidupan kita ada waktu-waktu kemustajaban berlaku, kemakbulan. Macam semalam hari Jumaat ada 12 waktu kemakbulan doa. Setengah daripada para sahabat macam Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, mengatakan ia berlaku lepas asar. Ada mengatakan sebelum subuh pada hari Jumaat, iaitu waktu dini hari. Jadi kita berusahalah untuk mendapatkan kelebihan rahmat Allah itu di mana berlaku kemakbulan doa. Baik. Begitu juga dalam hadis lain Tabarani, innalillahi fi ayyamid dahri nafahat fata'aradu laha fala ala ahadakum an tusibahu nafhatun fala yashqa ba'daha abadan. Sungguhnya Allah memiliki tiupan rahmat yang dicurahkan sepanjang masa. Sebab itu berusahalah untuk mendapatkannya. Moga-moga antara kamu ada yang mendapat satu tiupan rahmat, lalu selepas itu dia tidak akan sengsara selama-lamanya. Jadi berusahalah untuk mencari waktu-waktu kemakbulan doa. Jadi Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali telah pun menyenaraikan waktu-waktu itu dalam buku yang bertajuk Lataiful Ma'arif. Alhamdulillah kami telah terjemahkan menjadi Ensiklopedia Amal Setahun. Jadi milikilah kitab ni sebagai satu rujukan supaya dalam amalan kita sepanjang waktu kita tak terlepas peluang-peluang mendapat kebaikan dan juga rahmat Allah. Salam Kak Ummu Muaz, Mas Najwa, Cik Mariam Mat Saad, Cik Mariam, Cik Mat, Nur Aisyah. Terima kasih semua. Nur Hanisa Muhammad Saleh. Tolong share video ni kepada teman-teman yang lain. Kalau pagi waktu sibuk sedang mungkin nak pergi ke pasar, mungkin menyediakan minuman untuk anak-anak, suami dan sebagainya, maka ambillah peluang untuk dengar kuliah ni. Semoga ada manfaat padanya. Baik. Majlis pertama puasa dalam bulan Syaban. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Nasa'i, hadis Usama bin Zaid berkata, Rasulullah SAW berpuasa selama beberapa hari secara berterusan hingga kami menyangkakan baginda tidak akan berbuka. Baginda berbuka selama beberapa hari seolah baginda tidak berpuasa, kecuali pada 2 hari dalam 1 minggu. Sekiranya kedua-duanya jatuh pada hari waktu rutin Nabi puasa, maka baginda berpuasa pada hari itu. Baginda tidak berpuasa pada bulan-bulan lain seperti baginda puasa dalam bulan Syaban. Aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya Tuhan berpuasa seolah-olah Tuhan tidak berbuka, dan Tuhan berbuka seolah-olah Tuhan tidak berpuasa. Jika keduanya jatuh pada hari kebiasaan Tuhan puasa, maka Tuhan berpuasa pada hari tersebut. Baginda bersabda, 2 hari yang mana? Jawapan Usama, hari Isnin dan juga Khamis. Baginda bersabda, kedua-duanya adalah dihadapkan amalan kepada Tuhan kamu. Dan aku sangat suka ketika amalanku dibentangkan di hadapan Allah sedangkan aku dalam keadaan berpuasa.
Aku berkata lagi, aku tidak pernah melihat Tuhan berpuasa pada bulan-bulan lain seperti mana Tuhan berpuasa pada bulan Syaban. Kemudian baginda bersabda, Zaka syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhib an yurfa'a amali wa ana sa'imun. Pada bulan itu manusia berada dalam keadaan lalai, iaitu antara Rajab dan Syaban, Rajab dan juga Ramadan, iaitu bulan diangkatnya amalan di sisi Allah, Tuhan sekalian alam. Aku suka ketika amalanku diangkat ketika dalam keadaan puasa. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita betapa banyaknya hari Nabi kita selama puasa, terutamanya hari Isnin dan juga Khamis. Baginda mengingatkan bahawa bulan ini ramai orang lalai, lupa, alpa. Bulan Rajab dia banyak puasa, lepas tu bulan Ramadan, bulan Syaban dia melopong, tengah-tengah dia terlupa. Walau bagaimanapun dalam hadis menunjukkan bahawa Nabi berpuasa pada hari Isnin dan Khamis, kerana Nabi bersabda pada 2 hari itu amalan kita diangkat menghadap Allah SWT. Ya? Baik. Hadis ini mengandungi peringatan tentang puasa Rasulullah sepanjang tahun. Baginda berpuasa beberapa hari dalam seminggu, beberapa bulan dalam setahun. Maka dalam tempoh setahun Nabi puasa, Nabi hanya berpuasa dalam waktu tertentu dan berbuka dalam waktu yang lain. Bahkan baginda berpuasa dikatakan baginda tidak akan buka, dan baginda dikatakan tidak akan baginda berbuka seolah baginda tidak berpuasa. Jadi di sini tuan-tuan, kata para ulama fiqh berdasar kepada hadis ini, Nabi berpuasa di Isnin dan juga Khamis. Jadi Nabi meraihkan para sahabat, meraihkan isteri sebagai contohnya. Ada hari yang baginda puasa, ada hari baginda tidak berpuasa. Baik, maafkan saya tuan, masih sesama lagi. Ya Allah, hari Covid ni ujian Allah betul memang ujian Allah. Kita kadang-kadang rasa meletih betul. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Terima kasihlah kepada sesahabat yang bagi saya berbagai jenis ubat waktu sakit ni. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Tapi memanglah ujian betul. Bagi yang belum kena Covid, jagalah diri baik tuan. Letih badan. Subhanallah, Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Baik. Sesungguhnya diriwayatkan juga yang demikian oleh Aisyah, Ibnu Abbas, Anas dan sebagainya. Dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, Aisyah berkata, Nabi SAW berpuasa hingga kami berkata baginda tidak akan berbuka. Dan baginda berbuka hingga kami katakan baginda tidak akan berpuasa. Dalam kedua-dua kitab sahih tersebut juga, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW berpuasa apabila baginda puasa hingga seorang telah berkata, demi Allah baginda tidak akan buka. Dan bila baginda buka, maka seorang berkata, demi Allah baginda tidak akan berpuasa. Al-Wasalan Farwahidah, jazakallahu khairan. Khalis Fatimati, barakallahu fikum. Bagi tuan-tuan yang mengalami Covid, jangan abaikan menggunakan habat sauda tuan ya. Alhamdulillah, habat sauda banyak membantu. Ialah penyakit ni nak kena, kita pun tak tahulah ya. Bila datang, kita pun tak nampak. Daripada orang yang kita tak sangka datang, kita kena. Daripada orang yang kita rasa orang tu ada, tak ada pula kena. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kalau tuan-tuan ada peluang, gunakanlah habat sauda, birkah. Mudah-mudahan padanya ada rawatan seperti dijanjikan Nabi SAW. Ia merupakan rawatan kepada semua penyakit, melainkan kematian, kata baginda SAW. Tuan-tuan pun boleh gunakan kurma. Kami ada kurma Mejol. Ni baru sampai, Alhamdulillah. Saya tunjuk pada tuan-tuan macam mana nak buka ni. Buka gini. Buka. Tengok dalamnya. Kasar-kasar, besar-besar ni stok baru, tengok, Masya Allah. Tengok sikit. Besar kan? Ya Allah, besar ni tengok. Saya buka kan untuk tuan-tuan. Ni tengok ni. Tekstur dalam dia. Dia macam kaya dengan serat untuk kita puasa bulan Syaban, bulan Ramadan nanti. Maktaf saudah-saudah dapatkan daripada Zahazan Travel. Kurma Maijol Dan kami juga ada kurma ajwa. Kurma ajwa ini disabdakan Nabi SAW, antasabah bisabai tamaratin ajwatan lam yadhuruhu sumun nasirun. Ini kurma ajwa kami dari Madinah. Ada sijil lahirnya. Ni tengok Kalau bandingkan saiznya dengan saiz Mejol tadi, Mejol 2 kali ganda. Ni ajwa Rasulullah, ajwa aliyah dari Madinah, bukan ajwa negara lain.
Kadang-kadang kita lihat ada ajwa yang besar, tak semestinya dari Madinah, ya. Jadi boleh dapatkan ajwa dari kami dan juga Mek Jol untuk Syaban kalian dan juga Ramadan, Baik. Alhamdulillah, kurma ni banyak beri pada saya tenaga sepanjang musim Covid. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Ia beri pada kami tenaga. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima kasih Puan Kamisa Nazifah Ahmad Abdullah. Baik, kita teruskan. Diriwayatkan lagi oleh Bukhari dan juga Muslim, Anas ditanya tentang puasa Nabi, lalu baginda menjawab, aku sangat suka melihat baginda pada mana-mana bulan baginda berada dalam keadaan puasa, sambil pada masa yang sama aku melihatnya baginda tidak akan berbuka kecuali aku melihatnya. Dan baginda berada dalam keadaan bangun pada waktu malam, aku melihat Nabi bangun pada waktu kebanyakan malam. Dan bila aku melihat Nabi berehat, seolah-olah baginda tidak bangun pada malam itu. Ya, jadi tuan-tuan dimuliakan Allah, saya nak menceritakan keseimbangan hidup Nabi SAW. Kadang dalam sebuah hadis ada menceritakan, Dahlia, naam, dari Mek Jol ini dari Palestin. Mek Jol ni dari Palestin, ini bekasnya. Kami bekalkan dengan bekas begini. Berat, bersih, tak termasuk bekas tau. Ini amanah tuan-tuan, kita timbang betul buahnya, tak masuk bekas. Kemudian dah cukup timbangannya, baru kita masukkan dalam bekas ni. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, jadi inilah kisah tentang Nabi kita SAW, seperti disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang merupakan khadam Rasulullah, bahawa aku melihat Nabi bangun pada waktu malam, Nabi berehat. Maknanya ada keseimbangan. Dalam Sahih Muslim, seorang perawi berkata, Nabi telah puasa sehingga dikatakan baginda berpuasa, sungguhnya baginda tidak berbuka. Ini hadis yang sama, ya. Dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, Anas berkata, sesungguhnya ada di kalangan sahabat Nabi, sebagian mereka mengatakan aku tidak akan menikahi wanita, sebagian mengatakan aku tidak akan makan, sebagian mengatakan aku tidak akan tidur. Tetapi bila perkara itu sampai kepada Nabi, Nabi telah bersabda, ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza, lakinni asumu wa uftir wa usalli wa anam wa tazawwaju nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ada sebahagian para sahabat yang datang bertemu dengan Nabi dan bertanya tentang kehidupan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya mereka membuat rumusan, tapi rumusan itu kurang tepat. InsyaAllah, syafakumullah, moga Allah beri kesihatan kepada kalian yang sakit. Rozia Jamil, nanti saya masukkan dekat link, nanti boleh pergi tengok. Kurma ada yang 250 gram, ada yang 500 gram, ada yang 1 kilo boleh dapatkan. Nanti saya masukkan dekat atas. Nanti tuan-tuan boleh check link, boleh pergi kepada Zazan Travel dan boleh order secara online. Baik. Jadi para sahabat ni datang, lalu mereka menerima daripada Aisyah radhiyallahu anha, lalu buat satu rumusan yang salah. Ya. Saya dari Shanghai, masya-Allah, jauhnya. Barakallahu fikum. Dari jauh datang dengan kuliah kita, alhamdulillah, Baik. Jadi sebahagian mereka berkata aku nak berpuasa tanpa buka. Seorang berkata aku nak bertahajud tak mau tidur pada waktu malam. Seorang berkata aku tidak mau berkahwin dengan perempuan kerana alasan yang digunakan itu nak fokus kepada ibadah. Maknanya sepanjang malam nak qiyamul lail. Ya seorang aku nak puasa saja tak mau buka. Ya seorang aku tidak mau berkahwin kerana berkahwin melalaikan aku, menyibukkan aku daripada kerja utama beribadah kepada Allah SWT. Baik, Muhammad Muhammad, nanti saya bagi link. Khairiyah binti Muhammad. Jadi Nabi SAW telah pun beritahu kepada Aisyah radhiyallahu anha, khabarkan kepada manusia, orang ramai, wahai Aisyah radhiyallahu anha, mengapa satu kaum mengatakan demikian, sedangkan aku ini orang paling bertakwa kepada Allah, kata Nabi SAW. Saudara-saudara pun positif, baik, amalkan saudara cengkeh, lemon, ya, baik. Okey. Nabi bersabda bahawa aku orang paling baik, paling bertakwa kepada Allah Taala. Tapi aku berpuasa, aku berbuka, aku qiyamul lail, aku tidur, dan aku berkahwin. Sesiapa yang tidak mengikut sunnahku bukan dari kalanganku, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehidup ni ada keseimbangan lah. Puasa, mau buka, qiyamul lail, ada waktu rehat, berkahwin. Ya, kalau ada orang mengatakan ni ulama itu, ustaz itu tidak berkahwin, amalan yang paling baik ikut Nabi, bukan ikut ustaz tu. Walaupun ustaz tu orang saleh, walaupun ulama tu orang saleh, imam tu hebat,
Tetapi Rasulullah lebih hebat dari mereka semua. Maka contoh terbaik untuk kita ikuti bukan manusia biasa. Kita kena ikut Nabi SAW. Terima kasih Ustazah Nurlis. Ya Allah, barakallahu fikum. Zalakumullahu syarafan wa rifatan wa mahabatan dan nas. Terima kasih kepada Ustazah Nurlis. Semoga Allah beri ketinggian, kemuliaan, kecintaan manusia kepada kalian. Baik, kalau tuan-tuan berminat untuk menjadi ejen dan tuan-tuan juga mendapat komisen, tuan-tuan bukan saja dapat jual pada orang-orang tersayang, orang dekat dengan kita, adik-beradik, bahkan tuan-tuan pun dapat hadiah. Nak tak? Join on pay Zahazan Travel. Jadi tuan-tuan perkenalkan apa saja produk kami, buku ni ke, korma ke, habat saudak ke, birkah ke, kepada siapa saja orang kita dapat hadiah. Dropshipper lah tu. Tapi kena daftar dulu. Mak Busu, daftar dulu ya. Jadi kami punya one pay agent. Nanti dapat jadi member affiliate. Apa saja yang kita promosikan, tuan-tuan panjang kepada orang lain, tuan-tuan dapat hadiah. Tahu-tahu hujung bulan dah ada duit dalam account. Tapi kena daftar dulu lah. Daftar on pay bersama dengan Zahazan Travel. Okey. Baik, dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan bahawa seorang lelaki di kalangan para sahabat telah berkata bahawa Rasulullah ialah anak emas kepada Bani Abdul Muttalib. Sesungguhnya baginda bangun pada waktu malam, baginda berpuasa pada siang hari. Nak menunjukkan kepada kita walaupun makam Nabi begitu mulia di kalangan keluarga, tetapi Nabi tidak pernah mengabaikan peluang bertemu dengan Allah SWT. Kerana hubungan dengan manusia ni tuan-tuan, manusia boleh bagi kepada kita apa yang Allah gerakkan hati dia. Penatlah tuan-tuan kalau kita menjadi hamba kepada manusia ni. Tak Isa Abdul Dinar wa Abdul Dirham. Penat jadi hamba kepada manusia. Kita nak kena mengampu saja kerjanya. Jadi hidup ni tak ada kebebasan tuan-tuan. Ya. Hidup ni tak ada kebebasan. Sajalah cerita ni saya bawa kepada tuan-tuan. Moga-moga mendapat manfaat. Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani, seorang ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i yang wafat ratusan tahun dahulu di Mesir. Beliau seorang ahli hadis yang terkemuka. Beliau hidup serba zuhud. Anak muridnya ramai. Pada satu hari datanglah Ketua Menteri, Perdana Menteri Mesir berjumpa dengannya. Perdana Menteri yang suka datang ke kuliahnya, mendengar kuliah disampaikan. Maka pada hari itu Perdana Menteri berkata kepada Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani, Tuan Guru, saya kagum dengan ilmu Tuan Guru, saya dapat banyak manfaat. Dah tak Tuan Guru? Tuan Guru minta apa saja saya sampaikan kepada Raja. Masa tu Raja Mesir, ya, Basha, Raja Mesir pada masa Sultan pada masa itu, Pasha ni nak sampaikan kepada Sultan apa saja hajat orang alim ini agar dapat dipenuhi. Tuan-tuan tahu tak apa jawapan daripada Abdul Wahab Asy'arani yang merupakan hamba genuine kepada Allah SWT. Beliau berkata, terima kasih Tuan Perdana Menteri, saya tidak punya apa-apa hajat daripada dia yang memiliki langit dan bumi. Maka oleh kerana saya tak pernah minta kepada dia yang memiliki langit dan bumi dan segala yang terdapat di antara keduanya, saya tak pernah minta walaupun sesen pun, 1 dinar pun daripadanya, kerana saya tak perlukan. Maka saya takkan minta kepada manusia yang cuma punya satu juzuk kecil di permukaan bumi yang ditadbir olehnya. Subhanallah, Masya Allah. Mendengar kata-kata itu, naik bulu roma kita tuan-tuan ya. Kerana mereka ni meletakkan Allah sebagai kiblat, Allah sebagai rakan kongsi, Allah sebagai matlamat, Allah sebagai tujuan, Allah sebagai tempat pengharapan, Allah As-Samad. Tapi di kalangan manusia yang meletakkan manusia, maka dia kecewa. Meletakkan manusia sebagai tujuan, meletakkan manusia sebagai impian, maka dia akan hancur, berderai, kecewa dia tuan-tuan. Baik, kembali kita ya. Nabi SAW sabda, walhal aku tidur, aku mengerjakan salat malam, aku berpuasa, aku buka. Siapa yang mengikut aku, maka daripada kalanganku. Siapa yang meninggalkan sunnahku, maka dia bukan dari kalanganku. Sungguhnya setiap amalan ada waktu melakukannya dan ada waktu kita lemah melakukannya. Dalam Musnad dan Sunan Abi Dawud daripada Aisyah bahawa Uthman bin Maz'un mahu memujang. Nabi bersabda kepadanya, adakah kamu meninggalkan sunnahku? Beliau menjawab, tidak, demi Allah. Kan tapi apa yang ingin aku ikutlah sunnahmu. Maka baginda bersabda lagi, sungguhnya aku tidur, aku salat, aku puasa, aku buka, aku berkahwin dengan perempuan. Takutlah kamu kepada Allah, wahai Uthman. Sungguhnya bagi keluargamu ada hak yang perlu kamu penuhi, ada tamu yang perlu kamu penuhi, ada dirimu dan juga hak yang perlu kamu penuhi. Berpuasalah, bukalah, salatlah, tidurlah, berkahwinlah. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan mengikut sunnah Nabi mengatasi mengikut sunnah orang biasa-biasa. Walaupun orang biasa-biasa itu mempunyai makam di sisi manusia kerana keilmuannya,
kewarakannya, tetapi tentulah tidak akan menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Syarifah Naim, Safiyah Abdul Rahman, barakallahu fikum. Baik. Ikrimah dan sainnya, sesungguhnya Uthman bin Mas'ud, Ali bin Abi Talib, Miqdad, Salim Maula Abi Huzaifah, sekumpulan sahabat yang ingin membujang dan ingin duduk dalam rumah. Mereka memisahkan diri pada perempuan, mengharamkan makanan-makanan lazat dan pakaian-pakaian baik, kecuali apa yang dipakai oleh para pengembara di kalangan Bani Israel. Ini gelagat para sahabat sebelum Nabi mengingatkan mereka, ya. Mereka berhasrat untuk mengasingkan diri daripada kelazatan dan juga syahwat. Mereka bersepakat untuk bangun malam dan berpuasa siang hari. Lalu turunlah ayat, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Surah Al-Maidah ayat 87. Yang maksud, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Janganlah kamu melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang melampaui batas. Dalam Sahih Bukhari, Salman menziarahi Abu Darda. Salman melihat Abu Darda, melihat Ummu Darda dalam keadaan tidak terurus. Ini Salman. Kemudian ada sahabat baiknya bernama Abu Darda. Abu Darda ni isterinya bernama Ummu Darda. Ummu Darda ni seorang wanita salihah. Beliau seorang wanita yang jelita. Suaminya Abu Darda seorang lelaki yang handsome, kacak. Walau bagaimanapun, Abu Darda telah membuat satu kesimpulan yang kurang tepat, iaitu beliau sentiasa bangun malam pada waktu sebelah malamnya, tidak bersama dengan isterinya Ummu Darda. Siangnya berpuasa. Itulah kerja. Sehingga Ummu Darda mengetahui bahawa Salman, sahabat baik Abu Darda ni, boleh menyelesaikan masalah tersebut. Ini menunjukkan kepada kita kepada kedudukan para sahabat, sedangkan Rasulullah masih ada pada masa itu. Ini para sahabat dipanggil sebagai mufti pada zaman Nabi SAW. Antaranya ialah Salman Al-Farisi, mufti. Berarti pandangan-pandangannya wajih. Pandangan-pandangannya diterima oleh Allah dan Rasulnya. Buktinya apa? Apabila beliau memberikan fatwa dalam kes ini, Nabi mengiyakan. Lalu Ummu Darda panggil Salman datang ke rumahnya dan beritahu keadaan yang berlaku. Maka malam itu ketika Salman berada di rumah Abu Darda bermalam, Salman melihat Abu Darda menyiapkan tempat untuk dia tidur, sedangkan Abu Darda menyibukkan dirinya untuk beribadah, duduk di situ penjuru dalam rumahnya. Maka Salman telah pun menegur Abu Darda dan berkata, bukan ini waktunya untuk qiyam, ini waktu untuk tidur, pergi tidur dengan isterimu. Nanti tengah malam, kira-kira jam sekian-sekian, waktu sekian-sekian kau bangun, bukan sepanjang malam kau qiyamul lail, kata Salman kepada Abu Darda. Abu Darda pun menghormati Salman, pergi tidur bersama isterinya. Pada keesokan harinya, ketika dia hantar makanan untuk Salman oleh Abu Darda mengatakan, aku puasa, kau makanlah. Salman berkata, aku tidak akan menjamah makanan ni sehingga kau makan bersama dengan aku. Hari ini bukan hari berpuasa. Nabi kita hanya puasa pada Isnin Khamis dan juga hari-hari putih, hari-hari hitam. Hari hitam tuan-tuan, bukan hari putih tau. Hari putih adalah 13, 14, 15 bulan Islam. Hari hitam 27, 8, 29. Hari terakhir dipanggil hari hitam. Hari pertengahan hari putih. Hitam maknanya bulan tidak muncul, bulan sudah tenggelam, sebelum masuk bulan yang baru. Maka dalam kes ini, Salman telah pun mengatakan kepada Abu Darda, aku tidak akan makan melainkan kau makan bersama aku, kerana hari ini bukan hari puasa. Maka Abu Darda pun terpaksa makan. Lantas Abu Darda telah merujuk kes itu kepada Nabi SAW, iaitu Salman menyuruhnya tidur waktu malam, bangun pada waktu yang ditentukan, dan waktu siangnya berpuasa, waktu siangnya berbuka, berpuasalah pada hari yang Nabi SAW berpuasa. Setakat itu saja. Nabi tidak mengulas panjang. Nabi lantas terus menjawab, Sadaqa Salman. Salman telah berkata benar. Tengok tuan, betapa tinggi makam orang macam Salman, mampu memberi fatwa sedangkan Nabi masih lagi hidup, sallallahu alaihi wasallam. Ada belas-belas orang sahabat Nabi yang dianggap sebagai mufti pada zaman Nabi, mereka memberi fatwa untuk Islam padahal Nabi masih lagi hidup. Antaranya Abu Bakar, antaranya Abdullah bin Umar, antaranya Abu Darda. Abu Darda sendiri pun termasuk. Antaranya adalah Salman Al-Farisi, antaranya Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ini sahabat-sahabat yang punya kedudukan di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah nak mengatakan Nabi tidak tahu perkara itu sehingga mereka pula yang kena bagi pandangan, tidak. Tapi nak ceritakan kejernihan iman mereka sehingga melayakkan mereka bercakap sesuatu dan perkara itu menepati apa yang ada dalam Islam.
yang Allah tetapkan dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, ya. Ruqayyah Majni. Baik. Kemudian demikianlah berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As semasa beliau berpuasa setiap hari tanpa henti, Nabi melarangnya dan memerintahkannya supaya berbuka. Berpuasa satu hari, berbuka satu hari. Tiada yang lebih baik daripada puasa Daud. Satu hari seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr datang berjumpa dengan Nabi SAW dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, boleh tak saya nak puasa setiap hari?" Nabi kata, "Jangan. Puasa Samud Dahri ni tak boleh. Puasalah Isnin Khamis." Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, saya mampu buat lebih daripada itu, wahai Rasulullah." Rasulullah jawab, "Kalau engkau mampu lebih, puasalah macam Nabi Daud, berpuasa satu hari, berbuka satu hari." Inilah puasa Dahri yang sebenarnya, kata Nabi SAW. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As pun mengambil azimah. Azimah ni maknanya benda yang berat. Rukhsah ringan, Macam contohnya kita musafir, ada rukhsah untuk jamak kasar dalam sembahyang, dalam perjalanan. Itu dipanggil rukhsah. Kalau kita memakai khuf di negara sejuk, maka kita boleh hukumnya tanpa menanggalkan khuf itu. Memadai menyapu di bahagian atasnya, itu dipanggil rukhsah. Rukhsah, Kalau orang tu musafir, dia berada dalam keadaan sakit, dia boleh berbuka contohnya. Itu rukhsah. Jadi Abdullah bin Amr bin As ni dia tidak mau mengambil rukhsah, dia nak mengambil azimah. Azimah ni makna benda yang lebih berat. Bila dia berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, saya nak puasa setiap hari," Nabi larang. Nabi suruh puasa Isnin Khamis. Dia berkata dia mampu buat lebih daripada itu. Nabi bersabda, boleh puasalah pada macam Nabi Daud, puasa satu hari, buka satu hari. Puasa satu hari, buka satu hari. Melainkan hari-hari haram kau jangan puasa. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As telah pun berpuasa mengikut cadangan Nabi tadi, iaitu puasa satu hari, buka satu hari. Sehinggalah bila Nabi wafat, Abdullah bin Amr telah melakukannya puluhan tahun perkara semikian, iaitu puasa satu hari, buka satu hari, sehingga badannya menjadi sangat lemah. Lalu beliau telah berkata, laitani akhastu bi khusati Rasulillah. Kan kebaik kalau aku dengar nasihat Rasulullah dulu. Oleh kerana aku degil, aku nak tunjuk seolah aku ni lebih pandai, aku lebih hebat. Nabi suruh puasa Isnin Khamis saja, aku kata aku nak puasa setiap hari. Nabi larang aku puasa satu hari, buka satu hari. Sekarang tengoklah keadaan aku, badan aku menjadi lemah. Tuan-tuan, jadi ini penyesalan yang berlaku kepada Abdullah bin Amr, kerana beliau enggan mengikuti contoh tauladan terbaik, iaitu Rasulullah SAW yang puasa pada hari Isnin Khamis, hari putih, hari hitam. Itu setakat puasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lagi tuan-tuan. Kita skip tajuk dalam kitab ini berkenaan dengan kelebihan bulan Syaban, apa amalan yang patut kita lakukan. Baik. Tengok lagi berikutnya tuan. Perkara yang patut kita lakukan dalam Syaban ni, pertama sekali, mujahadah nafsu. Iaitu ibadah ini sangat sukar, dan sebaik-baik amalan adalah satu yang sangat sukar. Sebab itu bila kita melihat ramai manusia melakukan taat, tetapi mereka gagal meninggalkan maksiat. Kata-kata ini sangat berharga untuk kita dalami, kita hayati. Tuan, ramai orang boleh buat taat, tapi dalam masa yang sama dia tidak dapat menghindarkan dirinya dari berbuat maksiat. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Dan Nabi pernah bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sa'udu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba." Islam datang dalam keadaan asing dan kelak akan kembali juga dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang yang berkeadaan asing. Macam alien, tuan-tuan. Mengamalkan Islam ni jadi pelik. Kerana orang lain semua mengamalkan benda yang secara dengan nafsu mereka. Maka kita yang nak mengajak kepada Islam ini jadi payah, jadi susah. Kerana ukuran orang di luar sana bukan Islam dan ilmu. Ukurannya adalah perkara-perkara lain. Maka sebab itu nampak apa amalan yang berkaitan dengan Islam ni yang menjadi remeh, menjadi lemah, tidak terpandang, dipandang kolot dan sebagainya. Kerana kuatnya hawa nafsu yang ada di luar, sehingga memenjarakan ramai orang untuk menyangkakan itulah yang betul. Apa nak buat tuan-tuan? Ukuran kepada kebenaran bukan ramainya bilangan tu tuan-tuan. Kerana Nabi-Nabi ramai mendapat tentangan umatnya. Nabi Nuh, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Berapa puluh orang saja yang menyertai dakwah Nabi Nuh, yang lain semua ingkar. Adakah kita nak mengatakan Nabi Nuh tersilap, tak ramai pengikut, tak ramai followers? Jangan kita silap buat anggapan. Penilaian bukan berasas kepada bilangan orang, tapi penilaian berasaskan kepada kebenaran sebenarnya. Kebenaran kena carilah tuan-tuan, kena usahakan.
Ya, jadi perkara pertama yang patut kita lakukan adalah mujahadah. Mujahadah lawan hawa nafsu. Walaupun ramai orang mengatakan sedemikian, tapi dia bercanggah dengan Islam, maka kita kena kekang nafsu kita dia mengikuti perkara-perkara yang salah itu, tuan-tuan. Okey, ini perkara pertama. Sebab itu disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Ahmad, al-ibadatu fil fitnati ka hijrati ilayya. Beribadah dalam suasana yang penuh fitnah ini, macam yang kita alami sekarang, adalah sukar yang sama macam penghijrahan kepada aku, kata Nabi SAW. Kerana manusia pada zaman fitnah akan selalu ikut hawa nafsu mereka. Sukar nak kembali pada agama. Sehingga amalan mereka menyerupai amalan orang jahiliah. Orang yang mengikut sunnah Nabi adalah orang yang berpegang teguh kepada Islam dan kehidupan mereka seolah-olah terasing daripada orang lain. Ya. Kerana tuan-tuan, zaman fitnah ni menyaksikan ramai orang terikut-ikut dengan fitnah. Bukan saja orang-orang awam, bahkan ahli agama pun sama. Ya tuan-tuan, ahli agama pun sama tergelincir. Na'udzubillah tuan-tuan, kerana kehidupan yang berpaksikan kepada glamour, kepada famous, kepada buat satu benda yang menyebabkan orang follow, apa sahaja. Buatlah, walaupun perkara tersebut bercanggah dengan Islam, kerana nak cari follower, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini adalah merupakan satu fitnah. Baik, perkara kedua dalam zaman kita mengalami Sya'ban ini dan zaman fitnah yang sedang berlaku, asingkan diri daripada maksiat. Ya, mengasingkan diri dalam ketaatan di saat orang lain sibuk melakukan maksiat. Ini menjadi pelindung kepada mereka daripada kemurkaan Allah SWT. Dalam sebuah hadis Ibn Umar, dalam hadis Juzuk Ibn Arafah secara marfu', orang yang mengasihi Allah dalam keadaan orang lain lalai adalah seperti orang yang perang ketika orang lain melarikan diri. Orang mengasihi Allah dalam keadaan orang lain lalai adalah seperti pohon hijau yang berada di tengah-tengah pohon yang berguguran daunnya ketika musim sejuk. Maka inilah dia keadaan orang mengasingkan diri, beruzlah. Uzlah ni bukanlah berarti kita meninggalkan keluarga, meninggalkan adik-beradik, bukan Tapi uzlah dalam keadaan orang lain sibuk buat maksiat, perkara lalai, kita kekal melakukan taat. Kita ada wirid kita, kita ada Quran kita. Ya, kita duduk mengingatkan isi anak-anak kita, adik-beradik kita, mengikut kemampuan kita. Jalankan tanggungjawab, tuan-tuan. Jadi orang ingat Allah dalam keadaan orang lain sedang lalai, dia akan memiliki tempat duduk di syurga. Hadis ini riwayat Ibnu Arafah, Ibnu Adi, Abu Nuaim, Al-Baihaqi. Sekumpulan orang yang terdahulu telah melihat dalam mimpi mereka seolah malaikat turun ke sebuah negeri. Salah seorang daripada mereka berkata kepada sebagian lain, lenyapkanlah kampung ini. Satu malaikat menjawab, bagaimana kami boleh menghancurkannya sedangkan dalamnya ada orang menunaikan salat. Sebagian lain dalam mimpi mereka melihat bagaimana malaikat tidak menurunkan azab kerana ada orang yang melakukan taat. Jadi tuan-tuan, oleh kerana orang yang saleh yang melakukan ketaatan kepada Allah, inilah kita semua terpelihara daripada ancaman azab, seksa yang diturunkan oleh Allah, tuan-tuan. Baik. Dalam Musnad Bazzar, Abu Hurairah dalam sebuah hadis marfu' berkata, penangguhan Allah terhadap sesuatu hukuman adalah berasaskan kepada kasih sayang. Kalaulah tidak kerana hamba-hamba yang melakukan rukuk, anak-anak yang sedang menyusu, binatang yang hidup melata di muka bumi, nescaya akan ditimpakan azab bertimpa-timpa ke atas mereka. Allah yang mulia Raja Hussein. Baik tuan. Yang berikutnya, penetapan ajal. Lihat pada muka surat ke-206 ni, sungguhnya diriwayatkan dalam puasa Nabi tentang bulan Sya'ban dengan makna yang lain bahawa dicatatkan ajal manusia dalam bulan Sya'ban. Diriwayatkan juga dengan sanad ulama, Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguhnya Nabi memperbanyakkan puasa dalam bulan Sya'ban. Lalu Aisyah berkata, wahai Rasulullah, mengapa tuan banyak puasa dalam bulan Sya'ban? Baginda menjawab, inna hadha syahr yuktabu fihi lima lakil mauti man yaqbid fa ana la uhibbu an yunsakh ismi illa wa ana sa'im. Sungguhnya pada bulan ini tercatat siapakah yang akan dicabut nyawanya oleh Allah SWT, oleh malaikat maut. Jadi aku tidak suka namaku dicatat kecuali ketika itu aku sedang berpuasa. Hadis ini merupakan hadis Abi Hatim, Khatib Baghdadi, Baihaqi dan Asbahani dengan sanad yang lemah. Walaupun hadis ini lemah, tapi lihat bagaimana kecenderungan para salafus salih, mereka memperbanyakkan amal salih dalam bulan Sya'ban, kerana berdasarkan hadis ini mengatakan nama orang yang akan mati disampaikan dah ada di sisi Allah, cuma Allah maklumkan kepada Israel, maka orang ini akan mati sekian-sekian waktunya. Itu berlaku dalam bulan Sya'ban. Jadi para salafus salih
ketua mereka Nabi Muhammad SAW mengkehendaki bahawa ketika nama itu dipindahkan, dimaklumkan kepada Israel tentang tarikh kematiannya, dia berada dalam keadaan berpuasa. Puasa sunat. Jadi malaikat ni berdoa kepada Allah, ya Allah, kasihanlah fulan bin fulan, dia puasa ini, ya Allah. Kau tetapkan ajal dia pada hari ini, dia berpuasa. Kasihannya dia, kalau ajalnya sampai matilah dia dalam husnul khatimah. Malaikat-malaikat tak berhenti berdoa untuk kita, tuan-tuan. Ya, sayangnya malaikat kepada kita. Dari seseorang daripada kita berdoa kepada Allah dengan satu hajat, maka nanti malaikat bawa kepada Allah. Dan Allah berkata kepadanya, la ta'jal bi qada'i hawaij 'abdi. Fa inni uhibbu an asma'a kalamahu. Nanti malaikat berkata, ya Allah, makbulkanlah hajat fulan bin fulan. Lalu Allah menjawab kepada malaikatnya, berkata, wahai fulan, wahai malaikatku, sabarlah. Aku memang nak makbulkan, tapi tunggulah dulu, kerana aku suka mendengar suara rintihannya. Maka jangan berhenti berdoa, tuan. Kerana dia tidak pernah berhenti menerima. Dia tidak pernah penat untuk menerima doa kita. Jangan sampai kita yang penat dan bosan, tuan-tuan. Baik. Jadi para salafus salih mereka berpuasa dalam bulan Syaban kerana ada hadis yang menunjukkan bahawa bulan inilah ditetapkan kematian kita, dimaklumkan kepada Israel daripada sisi Allah SWT. Baik. Lihat pada muka surat 207. Perkara yang bertentangan dengan hadis dalam Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi berpuasa selama 3 hari setiap bulan. Namun aku tidak pasti pada bulan yang mana satu. Terdapat juga riwayat yang lain mengenainya. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku tidak pernah mengetahui Nabi berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Baginda juga tidak berbuka sebulan penuh hingga baginda berpuasa pada sebahagian daripadanya. Kedua hadis ini bila digabungkan, bahawa baginda berpuasa tidak sampai 3 hari dalam satu bulan. Baginda melengkapkan apa yang tertinggal dalam bulan Syaban. Atau jika pada setiap bulan baginda berpuasa 3 hari, maka baginda akan menanggungkan puasa 3 hari yang khusus itu, mengqadhakannya pada bulan Syaban bersama dengan puasa Isnin Khamis. Jadi nampaknya Imam Ibn Rajab adalah seorang ahli hadis yang terkemuka. Beliau menjelaskan macam mana ada pertentangan menunjukkan Nabi puasa 3 hari sebulan, tapi dalam hadis lain mengatakan Nabi puasa pada kebanyakan hari dalam bulan Syaban. Kata beliau, memang benar, dalam bulan Syaban Nabi memberikan pengkhususan, iaitu Nabi berpuasa pada setiap Isnin Khamis dan juga hari-hari putih. Dan andai ada 3 hari yang Nabi miss dalam bulan-bulan lalu, iaitu puasa sunat tersebut, Nabi akan qadha dalam bulan Syaban. Maka itulah yang menyebabkan seolah-olah nampaknya bulan Syaban Nabi ini penuh baginda berpuasa. Kerana Nabi meraihkan Isnin Khamis, meraihkan hari-hari putih dan hari-hari hitam. Dan Nabi kita SAW juga turut mengqadha puasa-puasa sunat yang baginda tertinggal dalam bulan-bulan yang lain. Baru kita faham, tuan-tuan. Baik. Cukuplah setakat ni dulu. InsyaAllah dalam kuliah berikutnya kita akan bincang tentang nisfu Syaban. Daripada kitab Ensiklopedia Amalan Setahun. Ni perbahasan mengenai nisfu Syaban. Apa pandangan para ulama terhadap Syaban? Tunggu pada waktu diskusi kita yang lain, insya-Allah. Nanti saya akan maklumkan jadualnya, insya-Allah. Untuk tuan-tuan pada hari ini kuliah tafsir tadbir kita juga terpaksa ditangguhkan kerana ada staf kami masih lagi belum sihat, tuan-tuan. Saya sendiri pun belum begitu sihat lagi. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan, atas doa tuan-tuan, atas ubat yang tuan-tuan kirim pada saya. Jazakumullahu anna kulla khair. Terima kasih banyak. Alhamdulillah dah habis saya gunakan. Terima kasih tuan-tuan. Sama saya nasihatkan tuan-tuan, gunakanlah habatus sauda. Padanya ada rawatan pada semua penyakit, kata Nabi kita SAW, melainkan kematian. Habatus sauda dapatkan dari Zahzan Travel, namanya Birkah. Dan gunakan juga kurma Mejol dan kurma Ajwa. Kami bekalkan dalam bentuk bekas begini untuk mudah tuan-tuan simpan dalam kereta. Nanti kalau bulan puasa terlambat balik, boleh makan buka puasa, bersahur dan sebagainya. Ini kurma kami daripada Zahzan Travel, import dari Palestin untuk Mejol, dan juga import dari Madinah untuk Ajwa. Terima kasih Ni Zahrun. Terima kasih Mas Najwa. Dapatkan kurma-kurma ini masih segar, masih premium. Tadi Ustaz Zanulis ada bagikan link. Dan masih sama bagi tuan-tuan yang belum join sahabat Ustaz Zahzan Telegram, tolong join. Ada banyak maklumat, manfaat yang kita nak kongsi sama-sama. Jangan lupa pada hari-hari penuh barakah ni tuan-tuan,
banyaklah doa kepada Allah SWT. Antara doa yang pernah kita pelajari, doa seorang sahabat yang mulia namanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Sahabat Nabi ini kaya, banyak amalnya, orang yang salih, ahli syurga. Itu Allahumma rzuqni malan wa fi'alan fa innahu la yasul fi'al illa bil mal. Mari belajar semua. Allahumma rzuqni malan wa fi'alan fa innahu la yasul fi'al illa bil mal. Allahumma rzuqni malan wa fi'alan fa innahu la yasul fi'al illa bil mal. Ya Allah, berilah kepada aku harta dan kebijaksanaan menguruskannya. Kerana tiada guna kebijaksanaan menguruskan tanpa harta. Ya, pada hari ini kita minta harta untuk kemudahan hidup kita, supaya hidup tak merempat, membantu orang lain, supaya adalah peluang untuk kita menunaikan ibadah, ada rumah yang selesa dan sebagainya. Ya, doa kepada Allah, Allahumma rzuqni malan wa fi'alan fa inna la yusul fi'al bil mal. Ya, syafakullah bagi yang tak sihat. Jadi doa ni kita pernah belajar dahulu dalam kuliah tafsir sepanjang PKP. InsyaAllah nanti Ustaz Nulis ke ataupun Ustaz Syafiq Murad boleh masukkan dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan sekali lagi. Join Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Dan nanti nanti kat situ akan diterangkan bagaimana cara nak jadi ejen affiliate untuk jualan produk-produk Zahazan Travel, supaya tuan-tuan beroleh hadiah komisen jualah. Kita dapat jual pada orang, kita dapat hadiah. Bukan saja kita dapat gunakan, bahkan kita pun dapat hadiah dari Zahazan Travel. Jangan lupa masuk Telegram sahabat Ustaz Zahazan dan usahakan untuk daftar dalam OnPay Zahazan Travel untuk melayakkan tuan-tuan jadi affiliate member. Terima kasih tuan-tuan, dah habis waktu dan dah masuk waktu syuruk. Semayanglah sunat syuruk 2 rakaat, kerana padanya ada janji Nabi SAW menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Lengkap kata Nabi. Walaupun dalam keadaan sukar bagi kita pergi tanah suci waktu sekarang ni, ramai yang nak pergi tapi terpaksa menangguhkannya. Moga-moga dengan melaksanakan salat sunat syuruk ni kita dapat pahala yang dijanjikan Nabi SAW itu, iaitu menyamai pahala menunaikan umrah ataupun haji. 2 rakaat saja, macam sembahyang duha, macam sembahyang sunat. Bacalah apa-apa ayat yang kita mampu, ya, seperti Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Baca apa yang kita mampu. Baik, setakat ini saja dulu untuk kita renungan pagi ini. Mudah-mudahan ada makanan rohani santapan kita untuk pagi ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا مالا وفعلا فإنه لا يسر في عذاب مال. Ya Allah, beri daripada kami harta, beri kami kebijaksanaan menjalankan tanggungjawab kami sebagai orang berharta, kerana tiada gunanya kebijaksanaan menguruskan harta tanpa harta, wahai Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kenang kami dan doa tuan-tuan, masa jua, terima kasih semua. Ya, siapa yang dah ambil booster masih lagi kena COVID macam saya, sabarlah. Kerana kita dah berusaha. Lepas tu kita serah kepada Allah Taala. Saya tidak pernah mengatakan main booster tu wajib selamat daripada penyakit. Tak ada siapa mengatakan demikian. Kita hanya mengambil sebagai ikhtiar. Ya, kita ambil sebagai ikhtiar. Sebagaimana kita ambil ubat ini, kita makan lemon, ya, kita makan cengkeh dan sebagainya, sebagai ikhtiar, usaha. Minum air kelapa, usaha. Betul, kita serah pada Allah. Selagi perkara tersebut tidak bercanggah dengan Islam, kita boleh amalkan. Apatah lagi kalau digalakkan oleh Islam, iaitu mengambil habat sauda, mengambil kurma, mendapat nasihat daripada pakar. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dapatkan nasihat daripada orang yang ahli apabila anda tidak tahu. Maka doktor-doktor merupakan orang yang berkeahlian. Kita minta nasihat mereka. Anda yang berlaku juga, anggaplah sebagai ujian daripada Allah untuk penghapusan dosa-dosa kita. Senang hati, Jadi terimalah qada dan qadar yang Allah tetapkan untuk kita semua. Terima kasih tuan. Jumpa lagi. Kenang aku dan doamu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Terima kasih yang mulia Raja Akmal. Sama-sama kita tangguhkan dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aidil Zafwan, Hilmi Abdul Ghani, Anissa Osman, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.